Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Azli, nombor matrik A1811130. Yang dirahmati dan dihormati pensyarah Profesor Datuk Dr. Riza Atiq bin Orang Kaya Rahmat. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan cadangan saya, iaitu cadangan pengangkutan bagi Bandar Rawang, Selangor di dalam subjek LMCP 2502 pengangkutan bandar. Okey, kita pergi kepada masalah pengangkutan yang terdapat di Bandar Rawang. Yang pertama, kesesakan jalan raya, dan yang kedua, pengangkutan awam yang kurang, dan yang ketiga, kemalangan yang melibatkan kemalangan jalan raya yang melibatkan kereta, terutamanya kepada kereta dan motosikal. Dan yang keempat, pencemaran udara di kawasan kilang dan di kawasan pusat bandar. Dan yang kelima, kadar penggunaan kenderaan persendirian yang amat tinggi, yang mana seperti kereta dan motosikal. Dan yang keenam, kawasan lalu lintas yang kurang cekap. Dan yang terakhir sekali, kemudahan pejalan kaki dan basikal yang terhad. Okey, seterusnya beralih kepada tajuk subtopik iaitu cadangan polisi yang perlu diambil untuk Bandar Rawang. Yang pertama, menggunakan teknologi terkini untuk menguruskan pengangkutan. Dan yang kedua, memberi keutamaan kepada pengangkutan aktif. Dan yang ketiga, menyediakan pengangkutan yang lestari, selamat, bersih dan diterima oleh orang awam. Dan yang keempat, memberikan kemudahan pengangkutan kepada semua warga, termasuk warga tua, kurang upaya dan berpendapatan rendah. Dan yang kelima, memberi keutamaan kepada pengangkutan awam dan pengangkutan yang tidak mencemarkan alam sekitar dan bandar. Okey, seterusnya beralih kepada cadangan jangka pendek dalam masa 3 tahun di Bandar Rawang. Yang pertama, menyediakan penenangan lalu lintas di kawasan perumahan dan persimpangan jalan yang sibuk. Dan yang kedua, menyediakan parkir khas untuk kereta elektrik kerana ia tidak mencemarkan udara, serta menyediakan tempat khas untuk mengecas bateri kenderaan elektrik. Dan yang ketiga, menyediakan kemudahan lebih banyak pejalan kaki dan basikal yang selamat. Dan yang keempat, mengenakan kadar parkir yang lebih tinggi di tempat-tempat yang permintaan tinggi. Pendapat dari parkir boleh digunakan untuk subsidi pengangkutan awam. Dan yang terakhir sekali, menyediakan bas rapid transit dengan kadar tambang yang rendah. Berikut adalah contoh-contoh ataupun gambar yang perlu disediakan oleh pihak peratasan untuk penenangan lalu lintas di kawasan perumahan dan persimpangan jalan yang sibuk. Seterusnya, berikut adalah contoh iaitu menyediakan parkir khas dan tempat mengecas bateri untuk kereta elektrik, yang mana kereta elektrik tidak akan mencemarkan udara, dan kemudahan parkir kereta khas yang perlu diberikan untuk kereta elektrik untuk mengecas kenderaan elektrik. Okey, seterusnya iaitu berikut adalah contoh-contoh ataupun gambar iaitu kemudahan pejalan kaki dan basikal, yang mana di sebelah kiri adalah kemudahan untuk pejalan kaki di persimpangan untuk melintas jalan. Dan yang sebelah kanan, gambar yang sebelah kanan pula iaitu
menutup jalan-jalan tertentu pada hari Sabtu dan Ahad untuk kegunaan orang awam menaiki basikal. Dan juga untuk kemudahan pejalan kaki dan basikal, yang mana gambar di sebelah kanan cadangan laluan khas pengangkutan aktif basikal dan jalan kaki di Bandar Awang. Seterusnya iaitu mengenakan kadar parkir yang lebih tinggi di tempat-tempat permintaan tinggi, yang mana contoh gambar di sebelah kanan iaitu tempat-tempat parking yang disediakan, dan iaitu pendapatan dari parkir boleh memberikan subsidi kepada pengangkutan awam, yang mana bayaran parkir yang tinggi akan mempengaruhi pertambahan penggunaan pengangkutan awam oleh orang-orang awam. Seterusnya, cadangan saya iaitu menyediakan bas rapid transit yang mana mempunyai 2 laluan bas, yang mana memudahkan orang awam untuk pergi ke mana-mana mereka hendak tujui, terutamanya pada waktu pagi, iaitu mereka hendak pergi ke kerja dan sebagainya. Berikut adalah cadangan saya pada jangka yang panjang dalam tempoh 30 tahun akan datang, dengan pertama membina jalan lingkaran, dan yang kedua pemasangan alat-alat sistem pengangkutan pintar iaitu Intelligent Transport System, dan yang ketiga menyediakan MRT iaitu Mass Rapid Transit. Yang pertama adalah berikut adalah contoh peta di Bandar Awang dengan membina jalan lingkaran, iaitu lingkaran yang berwarna ungu iaitu adangan jalan lingkaran luar, dan yang lingkaran yang berwarna biru iaitu adangan jalan lingkaran tengah, dan yang terakhir sekali lingkaran yang berwarna merah iaitu adangan jalan lingkaran dalam. Seterusnya, cadangan saya untuk jangka masa yang panjang iaitu pemasangan alat-alat sistem pengangkutan pintar Intelligent Transport System, iaitu dengan pemasangan alat-alat seperti berikut akan menyebabkan yang pertama keselamatan yang terjamin, terutamanya kepada orang-orang awam dan pengguna kenderaan, dan yang kedua ia akan melancarkan lalu lintas, dan yang ketiga pengurusan pengangkutan yang lebih teratur, terutamanya kepada pengangkutan awam. Dan yang terakhir sekali menyediakan MRT iaitu Mass Rapid Transit, yang mana di sebelah kiri saya, di sebelah gambar kiri di dalam peta Bandar Awang, laluan MRT akan dibuat bersebelahan laluan KTM iaitu stesen komuter, supaya memudahkan orang awam ataupun pengguna pengangkutan awam untuk pergi ke kerja dengan lebih selesa dan cepat. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.